Assalamualaikum guys, selamat menyambut Ramadan dan selamat menonton Dean Studios. Anda bersama saya sekali lagi untuk kita menelusuri economic history during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sejarah ekonomi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali ini kita akan mendengar pula tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menguruskan ekonomi mereka pada zaman Madinah ketika Nabi telah berhijrah ke Madinah dan telah menubuhkan satu negara orang Islam. Jadi kita telah dengar bagaimana ketika hijrah para sahabat meninggalkan harta mereka dan berhijrah dengan ada di antaranya tidak ada apa-apa. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah pergi berhijrah dan ketika itu hartanya hanya ada 5,000 dirham ataupun bersamaan RM30,000 pada hari ini. Dan ada pula sahabat-sahabat lain seperti Suhaib Ar-Rumi, Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta mereka, pergi berhijrah dengan hampir tidak ada apa-apa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prioriti yang pertamanya ialah mempersaudarakan di antara muhajirin yang baru berpindah ke Madinah bersama orang-orang Ansar yang mana mereka adalah penduduk asal Madinah. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menitik beratkan pendidikan harta, iaitu berkongsi dan melebihkan sahabat-sahabat di atas diri sendiri dan melebihkan orang-orang yang memerlukan. Di dalam Al-Quran diceritakan tentang orang Ansar ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ini melebihkan di atas diri mereka sendiri walaupun diri mereka pun nak. Orang Ansar ini bukanlah orang-orang yang ada di antara mereka bukanlah sangat kaya, tetapi mereka lebih mementingkan orang-orang muhajirin. Inilah ekonomi yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, di mana orang semua adalah orang-orang yang tidak mementingkan diri dan melebihkan orang-orang yang memerlukan. Yang keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan satu strategi, iaitu merampas semula harta-harta mereka yang telah dikebas oleh orang-orang Quraisy. Dan kita lihat begitu banyak ekspedisi syariah yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotong kafilah-kafilah perdagangan Quraisy. Sebelum perang Badar saja, sekurang-kurangnya ada 6 syariah ataupun ekspedisi gerila yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotong perdagangan Quraisy dan mengambil semula harta milik muhajirin. Tetapi dalam syariah-syariah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjaya. Dalam syariah-syariah awal ini Rasulullah tidak berjaya untuk merampas semula harta yang diambil oleh orang Quraisy kerana mereka berjaya melarikan diri. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang pada perang Badar, dan pada ketika itu Quraisy dapat melihat bahawa Rasulullah dan orang Islam di Madinah adalah satu kuasa, satu force yang perlu ditakuti dan boleh mengalahkan orang-orang Quraisy. Dan selepas itu berlakulah siri-siri konflik di antara Rasulullah dan para sahabat di Madinah dan orang-orang Quraisy di Mekah. Konflik demi konflik demi konflik. Tetapi para sahabat pada ketika itu tidak ada kekuatan ekonomi. Jadi kita lihat bagaimana dalam setiap peperangan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam pada ketika itu sangat-sangat sikit dan orang Quraisy sentiasa lebih besar daripada mereka. Contohnya dalam perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 700 orang tentera, tetapi Quraisy membawa sekali 3,000 orang tentera. Begitu juga pada perang Khandaq, Rasulullah bersama 3,000 tentera dan Quraisy bersama 10,000 orang tentera. Dan satu pengajaran yang kita perlu ambil daripada peristiwa-peristiwa ini ialah bukanlah kekuatan ekonomi dan kekuatan kelengkapan yang menentukan kemenangan sebenarnya. Kerana Quraisy kalau dari segi ekonomi mereka ini sangat-sangat kaya, sangat-sangat penuh kelengkapan, sangat ramai orang, tetapi akhirnya Rasulullah dan orang Islam menang juga di medan peperangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terus dalam keadaan yang serba tidak cukup sepanjang di Madinah, sehinggalah mereka menang di perang Khaybar. Rasulullah telah menyerang dan menyerbu Yahudi di Khaybar dan akhirnya mereka kalah. Dan Khaybar ini adalah satu negeri yang sangat-sangat kaya, sangat penuh dengan ladang-ladang kurma, sangat banyak harta. Dan ketika Rasulullah menang di Khaybar itu, barulah para sahabat mengatakan mereka pada ketika ini akhirnya telah kenyang. Kerana selama ini mereka serba tidak cukup, serba lapar. Tapi akhirnya selepas menang di Khaybar, pada ketika itu barulah Rasulullah dan para sahabat mendapat cukup bekalan. Dan sahabat mengatakan, sekarang ini barulah kami kenyang. Dan ketika para muhajirin balik daripada Khaybar dan bertemu dengan orang-orang Ansar, barulah mereka dapat memberi semula apa yang telah diberikan oleh orang Ansar pada ketika awal penghijrahan. Jadi bayangkan, Khaybar itu berlaku pada 7 Hijrah. Jadi dalam 6 ke 7 tahun semasa di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hidup dalam serba kekurangan, hidup dalam keadaan ketakutan, dan sehinggalah Allah membukakan ruang untuk mereka, ruang-ruang ekonomi dan ruang-ruang kecukupan untuk mereka. Jadi kita lihat yang sebenarnya penting, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah kekuatan ekonomi semata-mata, tetapi adalah lebih daripada itu seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu saja episod kita untuk minggu ini. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe ke Dean Studios kerana kami akan mengeluarkan banyak lagi video-video yang berinformasi untuk anda.